Baik, hari ini kita akan lihat tajuk ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat bagi buku teks Bahasa Melayu KSSR Semakan tahun 5. Jadi, di sini kita akan lihat latihan pada muka surat 125 yang bertajuk Sains dan Makanan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita imbas kembali apa maksud ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Satu subjek di sini mestilah terdiri daripada frasa nama. Manakala untuk predikat, ianya boleh terdiri daripada frasa kerja, frasa sendi, frasa adjektif dan juga frasa nama. Tetapi jika subjek mestilah terdiri daripada frasa nama. Kita tengok contoh ayat yang cikgu berikan di sini. Ali membaca buku. Ali ini ialah frasa nama, membaca buku pula ialah frasa kerja. Yang kedua, surat itu daripada Ali. Surat itu ialah frasa nama, daripada Ali pula ialah frasa sendi. Mengapa frasa sendi? Sebab ada kata sendi di sini. Okey, untuk ayat yang ketiga, Ali sedih. Ali ialah frasa nama, sedih ialah frasa adjektif. Kenapa? Sebab sedih ini ialah kata adjektif yang membawa maksud merujuk kepada sesuatu perasaan. Baik murid-murid, sekarang ni kita lihat telayan 125 di buku teks yang bertajuk Sains dan Makanan. Jadi apa yang perlu murid buat nanti ialah membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Jadi di sini murid-murid dapat lihat maklumat yang diberikan iaitu ada ayat tunggal, perluasan subjek, perluasan predikat. Ini yang murid perlu selesaikan dahulu nanti. Okey, kalau murid-murid lihat di sini ada ayat yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau dan berwarna ungu. Inilah antara ayat yang kita akan fokuskan nanti dalam bahagian perluasan subjek dan predikat. Jadi, untuk bahagian ini, cikgu dah pindahkan ke dalam bentuk jadual di sebelah untuk membantu murid lebih memahami soalan. Baik, kita tengok ayat tunggal yang pertama. Seperti yang diberikan di dalam buku teks, keluarga Farisha sedang menjamu selera. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, ayat tunggal mestilah terdiri daripada satu subjek dan juga satu predikat. Jadi di sini subjeknya ialah keluarga Farisha dan predikatnya sedang menjamu selera. Di sini kita perlu laksanakan perluasan subjek. Maksudnya kita perlu besarkan subjek ini, luaskan subjek ini. Predikat ni kita biarkan dahulu, jangan diganggu. Okey, kita tengok bila kita dah luaskan subjek, kita tambah perkataan di sini supaya subjek itu menjadi lebih luas ataupun perkataannya lebih banyak. Jadi contohnya, keluarga bahagia Farisha sedang menjamu selera. Bahagian predikat kita tidak perlu ganggu. Okey, boleh? Cikgu akan berikan contoh seterusnya. Baik, di sini ada ayat adik kecil manja tidak suka makan ulam. Jadi di sini kita dapat lihat sebenarnya berlaku perluasan subjek pada perkataan ataupun frasa yang ada pada subjek ini. Okey, jadi cikgu dah bantukan di sebelah ini. Perluasan subjeknya ialah kecil manja dan ayat tunggalnya sebenarnya adik tidak suka makan ulam. Jadi perluasan subjeknya tadi kecil manja. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Baik, seterusnya kita tengok pula ayat tunggal yang lain. Farisha pula gemar minum jus. Okey. Cikgu dapat dari mana? Cikgu dapat daripada buku teks ini yang sudah diwarnakan dengan warna biru. Jadi, ayat tunggalnya ini dan telah kita luaskan subjeknya. Farisha yang memilih pula gemar minum jus. Cikgu telah luaskan bahagian subjeknya dengan menambah perkataan yang memilih. Baik, untuk ayat tunggal pula, contoh seterusnya, minuman itu rasanya sedikit masam. Jadi, cikgu luaskan bahagian subjek, cikgu tambah perkataan buah. Jadi, ayatnya menjadi minuman buah itu rasanya sedikit
masam. Baik, kita lihat pula perluasan predikat. Tadi perluasan subjek. Jadi kali ini kita nak meluaskan predikatnya. Predikat untuk ayat tunggal yang ada di belakang. Jadi kita lihat ayat tunggal yang pertama. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Jadi kita nak luaskan bahagian belakang ni, sedang menjamu selera. Jadi contoh yang cikgu berikan. Keluarga Farisha sedang menjamu selera di ruang makan. Okay, itu kita luaskan bahagian predikat saja. Bahagian subjek tidak perlu diganggu. Okey, seterusnya ayat tunggal yang kedua. Adik tidak suka makan ulam. Jadi cikgu luaskan predikatnya. Adik tidak suka makan ulam yang berwarna hijau. Contoh yang ketiga. Farisha pula gemar minum jus. Jadi cikgu luaskan predikatnya. Farisha pula gemar minum jus oren segar. Okey, seterusnya yang keempat, minuman itu rasanya sedikit masam. Jadi cikgu nak luaskan predikatnya, jadilah ayat itu. Minuman itu rasanya sedikit masam seperti cuka. Baik, murid-murid, sebenarnya bila kita nak buat perluasan subjek ataupun predikat ini, kita boleh menambah beberapa perkataan supaya ayat ataupun frasa yang murid hasilkan itu menjadi lebih menarik. Sebab itu kita boleh tambah mana-mana yang berkenaan dan sesuai. Tetapi janganlah yang tidak berkaitan ataupun tidak logik. Baik, sekarang cikgu telah mengeluarkan beberapa ayat tunggal yang cikgu jumpa daripada petikan ini untuk dijadikan latihan kepada kamu. Sekarang ini, mari kita lihat ayat tunggal yang pertama. Badan memerlukan semua unsur itu. Jadi badan ini ialah subjek dan selebihnya ini ialah predikat. Untuk kita meluaskan subjek, jadi cikgu telah biarkan tempat kosong di sini. Badan, tempat kosong memerlukan semua unsur itu. Jadi, murid-murid perlu fikirkan apa nak ditambahkan di sini. Badan siapa? Murid-murid boleh letaklah bahagian badan manusia, badan kita, badan kanak-kanak. Okey, kita boleh tambah apa-apa sahaja di sini yang berkaitan untuk meluaskan subjek. Contoh yang cikgu beri, badan manusia memerlukan semua unsur itu. Jadi, secara tidak langsung cikgu telah meluaskan subjek. Kita tengok ayat tunggal yang kedua. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan. Jadi, murid-murid perlu luaskan subjek di sini. Puan Faizah sungguh pandai masak makanan. Okey, tempat kosong ini apa agaknya yang sesuai. Mungkin murid-murid boleh letak Puan Faizah yang cantik itu sungguh pandai memasak makanan. Ataupun Puan Faizah yang berbaju kebaya itu sungguh pandai memasak makanan. Boleh? Okey, sekarang kita tengok kepada perluasan predikat. Jadi ayat tunggal yang sama juga cikgu ambil. Badan memerlukan semua unsur itu. Jadi, cikgu akan bantu awak untuk meluaskan predikat. Cikgu dah sediakan ruangan kosong. Badan memerlukan semua unsur itu. Jadi, mungkin murid boleh letak badan memerlukan semua unsur yang baik itu. Boleh? Badan memerlukan semua unsur yang baik itu. Kita tengok ayat tunggal yang kedua. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan. Jadi, kita meluaskan predikatnya, cikgu akan bantu. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan Pantai Timur. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan ala Thai. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan ala Barat. Itu antara carangan jawapan yang mungkin boleh murid gunakan untuk meluaskan predikat murid. Jadi semoga dengan penerangan ini dapat membantu murid untuk memahami apa itu perluasan subjek dan perluasan predikat. Kalau murid nak meluaskan kedua-dua subjek dan predikat juga boleh, seperti yang diberikan dalam contoh munci cilik di bawah buku teks murid-murid. Okey, kita tengok di sini. Contoh ayat, nenek saya sedang menikmati sup herba. Jadi kita nak buat perluasan pada subjeknya iaitu
nenek saya dan juga predikatnya sedang menikmati sup herba, murid-murid bolehlah tambah nenek kesayangan saya sedang menikmati sup herba di dapur pada waktu pagi. Jadi, telah berlaku dua-dua perluasan iaitu subjek dan predikat dalam satu ayat. Yang tadi tu yang cikgu kongsikan ialah perluasan sama ada subjek saja ataupun predikat saja. Tapi kalau murid-murid nak buat dua perluasan sama ada subjek dan predikat sekaligus pun boleh. Sekiranya murid mahu dan tahu. Tapi kalau murid masih ragu-ragu, murid boleh cuba untuk meluaskan sama ada subjek saja dulu ataupun predikat saja dulu. Apabila sudah kuasai, barulah boleh meluaskan kedua-dua subjek dan predikat. Perkara paling penting di sini ialah murid mesti dapat kenal pasti mana satu subjek dan predikat dulu. Jika murid dapat kenal pasti subjek dan predikat, maka mudahlah untuk murid meluaskan subjek dan predikat di dalam ayat. Semoga penerangan cikgu dapat membantu murid-murid untuk menjawab latihan yang diberikan.